Jadi khusyuknya orang awam ni tuan-tuan, orang awam juga bila semayang dia cuba khusyuk juga, tapi khusyuknya itu didorong oleh ataupun melibatkan perkara-perkara yang zahir. Seperti tadilah, dia ingat-ingatkan makna bacaan, makna tasbih, dia cuba jaga gerak-geri dia, pandangan mata dia dan sebagainya. Ini khusyuknya orang awam. Maknanya orang awam itu memang tak boleh khusyuk dah. Kerana lalai macam mana? Dia tidur. Hari itu sudah saya sebutkan kata-kata Imam Ghazali, wa innaka fi hadzal alam naimun wa in kunta mustaiqidan wan nasu naimun fa idza matu intabahu. Imam Ghazali sebut kan. Tuan-tuan dah lupa lah, saya sebut dah setahun lebih saya di haji pada bulan 10 tahun 2010 Ini dah bulan berapa? Bulan 4 tahun 2012, dah setahun lebih sikit. Saya balik haji dulu, saya ingat ni, saya terangkan ni pandangan Imam Ghazali tentang alam malakut ni. Imam Ghazali kata, wa innaka fi hadzal alam naimun wa in kunta mustaiqidan. Kamu hidup di dalam dunia ini, tidur sekalipun kamu jaga. Maksud Imam Ghazali, walaupun kita dijaga ke sana kemari, ke pasar bekerja, tapi hati kita ni tidur. Wa in kunta mustaiqidan. Lalu Imam Ghazali dia minjam kata-kata Sayyidina Ali, wan nasu naimun fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup ini sebenarnya tidur, bila dah mati barulah sedar hati dia. Ya, sebab itulah orang awam memang tak boleh khusyuk dalam arti kata yang sebenar. Kemudian khusyuknya gulungan salik, oleh kerana salik ini, gulungan salik hatinya sudah jaga, maka dia sudah mula dapat khusyuk dalam sembahyang. Khusyuknya salik ini diistilahkan dengan khusyuk khaufin. Khusyuk ketika sembahyang menumpu hati, kerana khusyuk dalam sembahyang kerana hati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini orang salik sesuailah dengan tadi dengan apa yang saya ceritakan tadi. Hatinya sudah diubah daripada ghaflah kepada yaqadhah. Dia terkejut wujudnya Allah, keagungan Allah, dia menangis, dia menggeletar. Jadi ini bila dibawa dalam sembahyang, dia terimbau baliklah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini bermakna gulungan salik bila sembahyang dia sudah ingat nama Allah, sudah ingat wujudnya Allah, sudah ingat kebesaran Allah. 3 daripada 4. Kemudian khusyuknya gulungan khawas diistilahkan dengan khusyuk khaufin wa rajain. Khusyuk hati mereka itu kerana takut kepada kebesaran Allah, dan hatinya juga penuh mengharap rahmat Allah semata-mata. Jadi sudah lengkap, ada 4 perkara khusyuknya khawas ni. Sudah ingat nama Allah, sudah ingat wujudnya Allah, sudah ingat keagungan Allah menjadikan dia hatinya takut, dan sudah ingat kesamaan Allah menjadikan hatinya penuh berharap kepada rahmat Allah semata-mata. Akhir sekali tuan-tuan, khusyuknya gulungan khawasul khawas ini diistilahkan khusyuk farhin wa sururin. Khusyuk hati kerana hati suka dan gembira. Pasal apa orang khawasul khawas ni ketika sembahyang hatinya suka dan gembira, khusyuknya itu suka dan gembira? Kerana mereka merasa benar-benar
seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda memandangnya. Jadi golongan khawasul khawas ni bila mereka semayang betul-betul mereka ni berasa menghadap Allah. Kalau mereka ni semayang di sekeliling Kaabah pun rasa tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Jadi bila berasa berdepan dengan Allah, inilah merasa bahagia. Jadi orang khawasul khawas tu bila semayang rasa bahagia. Itulah puncak kebahagiaan orang mukmin di dunia ini, yang dianggap sebagai surga dunia atau jannatul ajilah, surga yang sekarang. Sebenarnya kita pun sudah ada juga tuan-tuan ciri-ciri ini, tapi dalam bentuk yang zahir, bacaan. Dalam doa iftitah kan ada, bismillahirrahmanirrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya, ini itu maknanya sesungguhnya aku, wajah tu aku menghadapkan muka aku, tubuh aku, zahir dan batin aku, lilladzi fataras samawati wal ard, untuk Allah, Allah yang mencipta langit dan bumi. Tapi di lidah saja, di lidah saja tuan-tuan. Sebab apa tak belajar tasawuf? Kalau belajar tasawuf dulu, sebelum belajar tasawuf sama saja saya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima, hingga akhir. Tapi bila belajar tasawuf rupanya lain. Ini yang dinamakan kalau dalam tasawuf wukuk qalbi tadi. Wukuk qalbi, hati hanya ingat Allah saja, berdepan dengan zat Allah yang tak boleh dirupa, yang tak boleh dikenal, tak boleh dibanding, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laisa kamislihi syai'un, tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itulah kita hadap dalam sembahyang. Jadi orang khawasul khawas tu, mereka merasa berdepan dengan zat Allah yang laisa kamislihi, sehingga mereka rasa gembira, suka. Sebab itu mereka kalau sembahyang tak penat-penat, tak puas-puas, kerana suka. Kita ni kegembiraan kita apa? Melancung, melancung tempat-tempat yang indah-indah sehingga leka. Ada orang bercerita saya, dia naik mana tu, Menara Kuala Lumpur, seronoknya. Ada yang bercerita pergi ke Sunway Lagoon pun, seronoknya. Tapi saya tak pernah pergi lah. Nak pergi juga lah satu masa nanti. Jadi tuan-tuan, kita ni bila melancong lah seronok lah, dengan makan minum. Tapi khawasul khawas ni, puncak kebahagiaan, keseronokan mereka ialah dalam sembahyang. Khusyuk ini juga tuan-tuan diistilahkan khusyuk qurratu ain. Ini istilah yang digunakan oleh Nabi. Nabi ada bersabda, salah satu 3 perkara yang aku sangat suka ketika aku hidup di dunia ini ialah qurratu aini fis solah. Qurratu aini fis solah. Jadi Nabi ketika sembahyang itu, itulah puncak kebahagiaan hidup Nabi. Yang ini dijanjikan oleh Allah dalam Quran bagi umat-umatnya juga, bagi umat Nabi Muhammad juga. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takutkan kebesaran Tuhannya Allah, 2 surga. 2 surga ni tuan-tuan, bukanlah besok di akhirat, besok kita ada 2 surga, bukan macam tu.
Jannatani ini dua surga ini ditafsirkan oleh ulama tafsir dan ulama tasawuf dengan makna dua surga ini. Surga yang pertama ialah jannatul ajilah, maknanya surga ketika hidup di dunia ini. Yang keduanya jannatul ajilah, surga besok di akhirat, iaitu memandang Allah dengan mata kepala. Di dunia ini merasa wujudnya Allah dengan rohani, dengan hati, seolah-olah memandang Allah, kata Nabi. Sebab itulah Nabi bila dia semayang, memang dia seolah-olah mandang Allah, bukan mandang betul, seolah-olah. Sebab itulah Nabi rasa bahagia. Qurratul aini fi shalah. Asal qurratul aini, tuan-tuan, qurratu ainin ni kalau dalam budaya Arab ialah, kalau kita lah maknanya cahaya mata, cahaya mata. Dan dalam budaya Arab salah satu maksud qurratu ain tu dia ialah anak kecil bagi ibunya. Kita juga lebih kurang juga. Anak kecil bagi seorang ibu adalah dianggap qurratu ain bagi ibu itu. Dalam dunia hidup si ibu tadi, manusia yang paling disayangi ialah anak kecilnya. Hingga suaminya dia pun tak sayang macam tu. Kalau suami mati pun tak gila. Tapi anak kecil mati ramai orang gila. Pasal apa? Sayang sangat. Jadi si ibu tadi bila tengok si anak kecil dia, itulah puncak kebahagiaan dia, ya. Sebab itu saya pernah ceritakan dulu, bila Jibril alaihissalam melawat Nabi Allah Yusuf di penjara di Mesir, kata Jibril, "Ya Yusuf, aku baru balik melawat ayahandamu. Ayahandamu buta dua-dua mata kerana kehilangan kau." Kesian. Jadi Nabi Allah Yusuf tanya, "Wahai Jibril, apakah yang didapat dari Allah?" Jibril kata dia dapat pahala yang tak boleh didapat dengan apa juga ibadat yang dilakukan. Pahalanya sangat besar. Nabi Allah Yusuf tanya, sebesar mana pahala yang diterima oleh ayahandaku? Kata Jibril, sebesar pahala yang diterima oleh 100 orang ibu yang masing-masingnya kematian anak kecil. 100 ibu ni kematian anak kecil dapat pahala-pahala tu campur semua, macam itulah besarnya pahala yang diterima oleh ayahanda Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kerana penderitaannya, ya, diuji oleh Allah dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sebenarnya sebagai pengajaran, tuan-tuan, pengajaran. Kan kita dah belajar itu, ada jenis orang dengan senang tak boleh sampai kepada keridaan Allah, maka diambillah kesenangan itu diganti dengan balak. Bila balak baru dia astagfirullah, astagfirullah, dia boleh sampai. Ada orang dengan balak dia tak boleh sampai, maka Allah buangkan balak, ganti dengan kesenangan, boleh sampai. Ada juga manusia balak boleh tak boleh sampai, senang pun tak boleh sampai. Senang pun tak boleh sampai, susah pun tak boleh sampai. Ada juga jenis manusia macam tu. Jadi itulah khusyuk orang khawasul khawas, inilah khusyuk yang sebenar-benarnya. Mereka inilah orang yang digelarkan oleh Nabi sebagai orang yang sampai ke derajat ihsan. Mereka inilah orang-orang muhsinin. Sebab itu disebut dalam Quran tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin.
Setakat inilah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat membantu kita berusaha sungguh-sungguh memperbaiki sembahyang kita, membentuk, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita dapat membentuk hati kita khusyuk di dalam sembahyang. Apa yang penting ialah kita banyakkan zikir dan baca Quran, kerana itulah dua amalan yang dapat membantu menyegerakan hati kita berubah daripada lalai kepada sedar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.